Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda mengenai ketuat. Apakah itu ketuat? Bagaimana cara kita nak kesan dan merawat ketuat itu tersebut? Jom kita saksikan. Ketuat ini sebenarnya disebabkan oleh virus yang kita namakan sebagai human papillomavirus, dan benda ini terjadi di kulit, di bahagian mukosa kulit, dan ia boleh menyebabkan rasa tidak selesa kepada pesakit. Ia mungkin berada di tangan kita, di kaki kita dan juga di bahagian kelamin. Kebiasaannya kalau kita terdengar yang dahulu yang human papillomavirus ini mungkin menyebabkan kanser rahim. Ya, betul, saya tak nafikan. Cuma yang human papillomavirus ini iaitu HPV ada bermacam-macam jenis, ada beratus-ratus jenis. Kalau untuk ketuat ini mungkin disebabkan yang keraplah kebiasaan kita jumpa ialah nombor 2 dan nombor 4, HPV 2 dan 4. Lain-lain contohnya daripada 2, 3, 4 juga boleh menyebabkan human papillomavirus, dan ada sesetengah itu mungkin boleh menyebabkan kanser pangkal rahim. Lokasi kebiasaannya ketuat inilah kebiasaannya di tapak tangan kita. Ia juga boleh terjadi di bahagian kaki dan juga di bahagian dagu. Yang paling sukar untuk dirawat ialah bila terjadinya di bahagian alat kelamin. Sedikit susah untuk merawat. Ketuat ini boleh merebak melalui sentuhan. Jadi contohnya kalau kita tersentuh mana-mana pesakit yang ada ketuat, mungkin kita juga boleh dijangkiti dengan ketuat tersebut. Ataupun berkongsi tuala ataupun pisau cukur juga salah satu risiko yang boleh menyebabkan pesakit itu tadi mendapat ketuat. Sebenarnya mana-mana pesakit ataupun sesiapa sahaja boleh ada ketuat ini. Mungkin tetapi kebiasaannya kanak-kanak dan remaja yang daripada umur 12 hingga 16 tahun mempunyai kes yang paling ramai mendapat ketuat. Dan kebiasaannya juga seseorang yang berimuniti rendah, iaitu mempunyai imuniti yang rendah seperti kanak-kanak dan juga orang tua, mereka ini lebih berisiko untuk mendapat ketuat. Sebenarnya terdapat banyak jenis rupa bentuk ketuat. Yang ni saya akan tunjukkan gambar biar semua anda faham. Yang pertamanya ialah ketuat yang biasa. Yang biasa ni yang tidak rata, kita panggil verruca vulgaris. Ia mempunyai permukaan yang tidak rata dan mungkin saiz dia di antara 1 mm hingga 1 cm. Yang kedua ialah ketuat yang berbentuk filiform ataupun yang macam bentuk landak ini. Ia biasanya timbul di bahagian muka dan kelopak mata. Tetapi benda ni, filiform ini tadi, boleh juga berada di bahagian yang lain. Kebiasaannya yang filiform ini biasanya yang ada imuniti rendah, contohnya HIV dan AIDS. Yang ketiga, ketuat yang jenis lengkuk ke dalam. Kalau yang biasanya yang ni, ketuat yang lengkuk dalam ni, ia akan menyebabkan rasa tidak selesa dan sakit kepada pesakit. Dan ketuat ini yang dalam ini dan lengkuk dalam ini disebabkan oleh kawasan yang menanggung berat badan. Ia akan bagi pressure kat sana dan ia akan membuat lengkukan kepada kulit. Biasanya bahagian ini yang menanggung berat badan dekat dengan jari-jari kaki dan tumit kaki. Seterusnya saya tunjuk gambar keempat ini. Okey, yang ni yang ketuat yang lepeh, yang rata. Jadi ketuat ini permukaan dia ialah licin ataupun sedikit kasar. Dia berbeza dengan yang ketuat biasa. Benda ni yang rata tadi bersaiz kecil sahaja, iaitu 1 hingga 5 mm. Tapi walaupun dia kecil, benda ini boleh ada beberapa biji dan boleh berada di mana-mana lokasi. Contohnya seperti muka, tangan dan kaki. Dan kesemua ketuat ini tidak spesifik untuk berada di mana-mana lokasi. Dia mungkin boleh berada di tangan, muka, boleh berada di kaki dan alat kelamin juga. Seterusnya mengenai rawatan ketuat ini. Okey, rawatan ketuat kalau nak kira, kalau tak dirawat pun memang boleh sembuh sebenarnya. Hampir 65%. Kalau dalam tempoh masa 2 tahun tidak dirawat, ia akan sembuh sepenuhnya. Tapi kebiasaannya yang datang ke klinik ialah mereka yang ada ketuat yang telah ada rasa simptom tak selesa. Contohnya rasa sakit ataupun rasa tak selesa. Kalau nak pakai kasut tu rasa tak selesa. Jadi kebiasaannya pesakit yang beginilah yang akan datang ke klinik untuk mendapatkan rawatan.
Bagi rawatan ketuat, saya bahagikan kepada dua, iaitu guna ubat-ubatan ataupun satu lagi yang menggunakan surgical intervention ataupun minor operation. Bagi ketuat yang bukan berada di bahagian kelamin, biasanya kita menggunakan salicylic acid. Salicylic acid ni biasanya kita terpaksa gunakan untuk tempoh jangka masa yang panjang. Kalau dalam masa 1 minggu atau 2 minggu tu, kebiasaannya tidak berkesan lah. Kita akan gunakan dalam tempoh yang lama. Tapi masalah dengan ubat ni juga, ia bukanlah berkesan 100%. Hampir 70 hingga 80% pesakit saja yang sembuh setelah menggunakan ubat ini. Ubatan yang lain seperti fodofilin dan juga tricoloacetic acid digunakan untuk ketuat yang berada di bahagian kelamin. Tapi masalah dengan ketuat bahagian kelamin juga, ia mengambil masa yang lama. Seterusnya ialah mengenai rawatan kedua kita, iaitu menggunakan surgical intervention ataupun minor operation. Minor operation ini kita boleh menggunakan alat kita namakan sebagai cryoterapi. Kita menggunakan nitrogen negatif 196 celsius bagi membuang ketuat itu tadi. Namun benda ini juga mengambil tempoh beberapa masa. Dia bukan kalau kita buat rawatan itu terus sembuh, taklah. Kita mungkin repeat benda itu berkali-kali. Contohnya 1 hingga 4 minggu barulah ketuat itu hilang sepenuhnya. Sekarang ini juga laser juga telah digunakan sebagai salah satu rawatan alternatif bagi membuang ketuat. Kebiasaannya yang laser dengan cryoterapi ini digunakan di hospital dan hanya pakar sahaja yang boleh prescribe benda tersebut. Sekian sajalah untuk kali ini. Saya harap anda dapat gambaran keseluruhan mengenai apa itu ketuat, jenis-jenis dia dan apa rawatan yang kebiasaannya di klinik yang bagi dan di hospital beri. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh subscribe di bawah. Sekian, terima kasih.